Yang mulia tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu-tetamu Allah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, walaupun hujan turun dengan begitu lebat, Allah Ta'ala masih memilih kita semua untuk berada dalam majlis ilmu. Kalaulah orang tahu, manusia tahu akan kelebihan menuntut ilmu, hujan lebat macam mana pun dia akan datang. Kalau dia tahu kelebihan menuntut ilmu. Kerana ulama berkata, orang yang terpilih untuk berada dalam majlis menuntut ilmu, inilah sebenarnya tanda Allah menyayangi orang tersebut. Bermakna Allah menyayangi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Itulah kalau orang bertanya, apa tanda Allah sayang kita? Allah memilih berada dalam taman-taman syurga. Taman syurga di dunia ni antaranya di Raudhah makam Nabi SAW dan tempat-tempat khairatuz zikr, tempat orang mendekatkan diri dengan Allah, kumpulan orang mendekatkan diri dengan Allah, membesarkan Allah, namanya majalis ilmu, atau kita panggil majlis ilmu, seperti mana yang kita buat pada malam ini. Walaupun hujan, tuan-tuan masih berkesempatan untuk berada dalam rumah Allah yang cantik, yang saya tengok dijaga begitu rapi, yang bagi saya rasa terpegun melihat masjid yang pertama kali setelah 14 tahun saya tinggal di Ipoh. Inilah pertama kali saya datang ke masjid ini. Saya berbisik dengan pengerusi masjid sebentar tadi. InsyaAllah kalau tidak ada arah melintang, saya akan datang untuk menyampaikan khutbah Jumaat di masjid ini suatu hari nanti insyaAllah, jika diizinkan oleh tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Hari Jumaat lepas kami berada di Johor. Ustaz Kazim sekarang ni berada di Sarawak. 4 hari berada di Sarawak. Malam tadi 20,000 orang dengar ceramahnya di Sibu, Sarawak. Orang bertanya kepada saya, cubalah Datuk tanya adik Datuk Ustaz Kazim, kenapa ceramahnya orang boleh terima? Kenapa ceramahnya ribuan manusia? Saya pernah pergi ceramah dengan dia di Sungai Udang, Melaka. Hujan macam ni tuan-tuan. Tetapi semakin hujan lebat, semakin ramai manusia. Aura yang ada pada Ustaz Kazim di Sungai Udang. Hujan lebat macam ni lah, tapi semakin ramai, memenuhi ruang, sehingga tidak cukup tempat yang disediakan oleh pihak penganjur. Jadi kawan-kawan tanya, Datuk cuba tanya adik Datuk, apa amalan yang menyebabkan adik Datuk bila ceramah ni orang boleh terima? Dekat TV ke, dekat mana, sehingga pemimpin ulung kita Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pun
menitah agar forum perdana yang dibuat di Istana Negara diulang siap. Agung sendiri minta agar program yang dibuat secara langsung pada Khamis malam Jumaat suatu ketika dulu diulang semula. Dan ketika itu Ustaz Kazim menyuarakan agar forum perdana ini dilanjutkan sampai 1 jam setengah. Karena tidak cukup 1 jam saja. Berbandingan akademi Batasya 2 jam setengah. Ya, itu bezanya. Peringkat anak-anak, peringkat remaja, peringkat orang tua, semuanya suka pada Ustaz Kazim. Lalu saya suatu hari berpeluang bertanya kepada beliau. Adik nak tanya sikit. Bagaimana adik menyampaikan ceramah? Orang tak jemu. Walaupun diulang-ulang siaran kalau dah jodoh itu. Sampai hak tak dapat jodoh lah. Diulang berapa lama pun orang akan tengok. Malam ke, pagi ke. Dia kata apa kat saya? Dia kata abang, biasanya sebelum dia ceramah, dia baca buku dalam kereta. Dia buka kitab untuk matlaah persediaan untuk dia berceramah pada hari tersebut. Saya kata dekat dia, abang pun baca buku juga. Tapi kenapa abang orang tak minat? Abang baca buku juga dalam kereta. Saya pun ada pemandu saya, ada kawan saya yang bawa saya. Pergi Johor 8 jam, saya seorang tak mampu nak bawa. 8 jam ke Pasir Gudang. Saya tekan dia lagi. Mesti adik amal sesuatu benda, sesuatu amalan yang dapat kongsi dengan abang, dan abang akan ceritakan pada orang. Bukan nak tunjuk bukan nak tunjuk ego, riak, tidak. Ini sebagai panduan dan pengajaran semangat pada orang. Mula dia tak nak beritahu. Akhirnya dia beritahu, tuan-tuan. Rahsia kekuatan yang ada pada Ustaz Kazim. Setiap kali dia balik ceramah pukul 3-4 pagi, pukul 2 pagi, rupanya dia tak terus masuk bilik bersama dengan isteri. Kemana dia pergi? Dia pergi bilik air ambil wuduk. Selepas ambil wuduk, usalli sunnatan tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang sunat tahajud. Yang inilah kita tak buat, yang menyebabkan kita cepat putus asa, yang tidak ada kekuatan pada diri kita. Akuilah. Walaupun ada yang kita buat, tapi akuilah. Sedarlah, insaflah. Amalan yang 2 rakaat tahajud ini terlalu sedikit manusia melakukannya. Jadi sekurang-kurangnya apa yang Ustaz Kazim buat ini boleh dikongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sumber kekuatan yang ada pada Ustaz Kazim walaupun dia